Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, saya Kasih binti Abu Bakar dan di dalam video ini saya akan berkongsi pengalaman dengan anda tentang apakah strategi-strategi yang telah saya gunakan semasa menghadapi berita kematian almarhum suami saya. Pada masa itu saya baru pulang dari menziarahi beberapa negara. Saya berada di luar negara dan saya pulang dalam beberapa hari, 5 atau 6 hari, dan saya sedang bermesyuarat pula di Port Dickson. Dan semasa itu saya sedang bermesyuarat di Port Dickson, saya menerima panggilan telefon dari majikan suami saya, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang mengatakan bahawa suami saya pingsan dan saya mesti datang segera. Ketika itu anak-anak saya juga ada bersama saya di hotel tersebut. Jadi bila mendapat berita macam tu, memanglah hati tu rasa gusar, tapi saya cepat bertenang dan separuh hati saya amat mengharapkan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan memanjangkan lagi umur suami saya. Tapi separuh hati lagi saya bersedia untuk menghadapi apa jua keadaan. Saya pun terus menguruskan check out hotel bersama anak-anak saya dan memulakan pemanduan ke UIA. Dan dalam perjalanan itu tak sempat keluar lagi dari Port Dickson, saya menerima panggilan dari rakan baik suami saya yang mengatakan yang suami saya telah dibawa ke hospital Selayar, dan perkataan dan perkara yang paling mengejutkan kami pada masa itu ialah dia kata, "Kasih, I'm sorry, he's gone." Saya tak dapat nak bayangkanlah sebenarnya apa perasaan saya. Saya tak dapat nak ceritakan sebab saya pun tak dapat nak bayangkan macam mana perasaan itu. Jadi apabila saya mendapat berita itu, perkara pertama yang kita lakukan ialah kita beristirja lah. Itu adalah strategi orang Islam lah. Istirja iaitu kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu adalah strategi saya. Terpaksa menerimalah bahawa tak ada apa pun milik kita, semuanya akan kembali juga kepada Allah. Dan saya pun terus memberitahu anak-anak saya di dalam kereta pada masa itu. Saya kata, kanak-kanak, ayah dah meninggal dunia. Anak-anak saya pun senyap sangat. Ada yang menangis betul-betul, tapi menangis dalam senyap, dan mungkin ada yang menangis di dalam hati. Yang saya dengar cuma anak kedua saya, Najib, berkata dengan adiknya Ayash, Ayash, kita anak yatim Ayash, katanya. Dan sepanjang perjalanan itu, saya telah menerima banyak panggilan telefon yang semuanya saya terpaksa jawab. Sebabnya ada panggilan telefon tu dari rakan-rakan atau rakan sekerja yang bertanyakan tentang kesahihan khabar. Ada juga panggilan telefon yang penting dari doktor dan sebagainya. Jadi sebab tak tahu yang mana satu penting, mana satu tak penting, jawab je lah semua. Tapi apapun juga keadaannya, saya dalam sepanjang perjalanan itu saya telah memprogramkan diri saya untuk bertenang. Untuk bertenang kerana prioriti saya pada ketika itu ialah untuk memastikan bahawa kami semua akan selamat sampai ke hospital bagi buat pengecaman jenazah. Jadi apa yang saya lakukan dalam perjalanan itulah saya memberitahu diri saya, tenang, sabar, tenang, sabar, tenang, sabar, kan. Saya cakap dalam bahasa Inggeris banyak juga kepada diri saya, stay composed, stay composed, stay composed. Yang maksudnya bertenang, bertenang, bertenang. Okay. Dan salah satu panggilan yang penting juga lah saya terima pada ketika itu ialah dari doktor pengiring yang memaklumkan bahawa saya perlu membuat postmortem. Dan saya pun beritahu dia, okay, tak apalah, apa-apa pun tunggulah saya sampai dahulu di bilik jenazah. Sementara itu, kerana bertenang jugalah saya dapat menghubungi kawan saya yang bekerja di HUKM, dan saya telah bertanyakan kepada beliau apakah situasi-situasi yang memerlukan postmortem dilakukan dan apakah jenis-jenis postmortem. Jadi maklumat itu saya rasa amat berguna untuk saya lah membuat keputusan tentang postmortem ataupun untuk menerima apa-apa saja arahan dari pihak hospital tentang postmortem. Kerana saya tahu sebenarnya postmortem ni akan menangguhkan lagi banyak perkara lah. Maknanya kena tunggu doktor sampai, kadang-kadang doktor ada, kadang doktor tak ada, kan. Pakar forensik ni yang di Malaysia ni tak ramai, kan. Okay. Jadi saya pun meneruskan perjalanan sampai di hospital. Saya telah
menuju ke bilik mayat, dan di sana semua rakan-rakan kerja suami saya berada di sana. Rakan-rakan saya pun ada yang berada di sana. Saya bersalaman dengan mereka dan kami pun terus masuk ke bilik bilik mayat untuk membuat pengecaman jenazah. Dan memanglah pada masa itu saya rasa macam nak merawang pun ada, nak nangis pun ada, nak pingsan pun ada. Tapi sebab saya ni memang bukan jenis orang yang nangis depan orang, saya tak boleh lah drama orang nak kena pujuk-pujuk saya atau papa-papa saya kan. Jadi saya bertahan je lah, kawal keadaan. Okay. Dan pada masa itu jugalah saya telah menghubungi pada masa itu saya telah meminta seorang rakan untuk menghubungi pihak insurans, bertanyakan tentang apakah perlu saya membuat postmortem ke atas jenazah suami saya. Dalam hal postmortem itu, bila polis sampai, saya telah berbincang dengan pihak polis dan saya memastikan bahawa hanya saya saja yang berbincang dengan pihak polis sebab saya tidak mahu banyak sangat pandangan pada ketika itu. Dan pihak polis pula mendapati bahawa mereka tidak mensyaki ada apa-apa unsur jenayah yang berlaku dan saya boleh melepaskan tuntutan postmortem itu dengan pergi membuat laporan di balai polis. Jadi itulah yang saya lakukan, pergi membuat laporan di balai polis supaya tidak perlu melakukan postmortem ke atas jenazah suami saya. Berkenaan dengan di mana hendak diuruskan jenazah atau di mana jenazah hendak ditanam dan sebagainya, semasa itu saya tak terfikir pun nak tanya pandangan ahli keluarga suami saya. Memang saya tak terfikir langsung. Keutamaan saya pada ketika itu ialah untuk menyempurnakan jenazah dengan cepat. Sepanjang perjalanan dan sebelum sampai ke hospital tadi pun sebenarnya saya telah memprogramkan diri saya untuk kawal keadaan. Saya tahu bahawa kematian ni seperti juga perkahwinan, dia adalah satu event sosial. Ramai orang akan memberikan pandangan dan pandangan yang berbeza-beza. Okay, jadi saya khawatir, saya bingung. Jadi saya telah memprogramkan diri saya kasih take charge, take charge, take charge. Okay. Dan jadi saya langsung tak terfikir tentang nak bawa pulang ke kampung suami saya ke apa. Saya cuma tahu saya nak uruskan jenazah dengan sempurna dan cepat. Saya telah meminta pihak majikan suami saya iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia untuk melakukan pengurusan memandikan jenazah dan juga untuk menguruskan pengkebumian almarhum suami saya. Kerana apa saya buat macam ni? Kerana saya tahu kalau di UIA tu tak adalah queue jenazah yang nak dimandikan. Ramai orang boleh memandikan jenazah suami saya, tak perlu nak tunggu ada seorang pakar khas dari luar diimport untuk memandikan jenazah. Jadi proses semuanya akan berlaku lebih cepatlah. Dan saya juga pada ketika itu tidak berhasrat untuk membawa pulang jenazah suami saya ke rumah kami di Sungai Merab sebab kami baru sahaja berpindah ke Sungai Merab dan tidak ada lagi ahli keluarga suami saya yang pernah sampai ke rumah kami. Jadi saya bayang kalau mereka nak datang ke rumah kami, mungkin mereka akan sesat barat dan akan melewatkan lagi tempoh untuk mereka sampailah. Faham je lah traffic jam kalau di Kuala Lumpur pada hari itu pula hari Jumaat kan. Jadi itulah yang berlaku. Dan alhamdulillah kerana ketenangan yang saya ada tu, saya dapat selesaikan pengkebumian jenazah dengan cepat. Petang tu juga pihak UIA dah uruskan dan sebelum maghrib pun dah selesai ke bumi. Strategi yang telah saya lakukan pada ketika itu ialah istirja, tenang, sabar dan juga istirja, tenang, sabar dan kawal keadaan. Bila keempat-empat ni saya dapat buat, alhamdulillah keputusan-keputusan bila saya dapat buat keempat-empat strategi ini, alhamdulillah saya dapat membuat keputusan-keputusan yang saya rasa agak baiklah untuk menguruskan pengkebumian jenazah pada ketika itu. Jadi sekian, terima kasih.